Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zar'i di Zar'i Channel. Terima kasih pada semua yang masih lagi sudi mengikuti channel Zar'i Channel. Kerja potong rupuk ni adalah satu kerja yang agak susah jugalah bagi orang lelaki. Tapi bagi orang yang memang bekerja sebagai potong rupuk ataupun orang lelaki yang memang kebiasaannya akan buat kerja potong rupuk, jadi apakah benda-benda yang kita kena ready sebelum kita buat kerja potong rupuk? Okey, jom. Yang nombor satu sekali ialah kita kena pastikan enjin ataupun mesin rupuk kita dalam keadaan baik. Jadi kita kena pastikan dia punya antaranya seperti minyak, petrol dan juga tuti diisi dengan nisbah yang betul dan juga diisi dengan kadar yang kita nak lah, mengikut keluasan tu lah. Kalau semakin luas tempat tu, maka petrol dan juga tuti akan diisi dengan lebih banyak lagi lah kan. Betul juga dengan sekiranya prestasi enjin kita tu atau mesin rupuk kita tu dia maksudnya lancar, dia tak ada masalah. Tapi kalau kita rasa macam dia semput tu, biasanya masalah yang melibatkan plug dan juga masalah karburator. Okey. Dan juga untuk mesin rupuk juga kita perlu masukkan grease dalam dia punya rod untuk pemutar. Kalau sekiranya memang kita guna dalam tempoh yang lama, terlalu panas, memang kita selalu guna, maka grease tu dia akan berkurang dekat rod. Maka kita kena tambahkan grease pada rod itu. Jadi yang pertama sekali kita kena pastikan mesin rupuk kita berada dalam keadaan terbaik. Sebab kerana sebagai orang yang bekerja sebagai pemotong rupuk ni, dia benda yang paling penting sekali adalah mesin rupuk itu sendiri. Kalau mesin rupuk tu okey, maka kerja potong rupuk pun akan jadi okey. Yang pertama. Okey, selepas kita pastikan enjin ataupun mesin rupuk kita dalam keadaan baik, langkah perkara yang kedua yang perlu kita buat ialah kita kena bersihkan sekitar tempat yang kita nak potong tu. Okay, di atas tanah tu sekiranya ada benda-benda yang perlu yang akan mengganggu kita punya proses kerja potong rupuk, maka kita kena buanglah. Seperti apa benda saja yang berada di atas tanah tu yang boleh mengganggu kerja potong rupuk, kita kena buang dan kita kena asingkan ataupun kena alih ke tempat yang lain. Jadi kita nak pastikan supaya rumput yang dipotong tu dipotong keseluruhan, bukanlah di satu tempat saja tapi melibatkan semua bahagian. Jadi kalau ada benda-benda yang mengganggu ataupun benda-benda yang tertutup ataupun yang terlengkup ataupun yang menutupi tanah yang kita nak potong tu, perlu kita alihkan ke tempat yang lain. Jadi untuk step yang ketiga pula, ialah kita perlu menyediakan bekalan air yang mencukupi lah kerana kerja yang melibatkan di luar rumah ini, terlebih lagi kita berada di satu keadaan sekarang ni cuaca pemanasan bumi semakin panas kan. Contohnya di tempat saya sendiri ni, di Temeloh ni, suhu dah mencecah kepada 35 darjah Celsius. Panas tu 35 tu Jadi perlu sediakan minuman yang mencukupi. Jadi bila kita nak buat kerja potong rupuk ni, kita kena pastikan air untuk diminum disediakan dan dibawa di tempat yang kita nak buat kerja tu. Yang keempat ialah mendapatkan rehat yang mencukupi. Maksudnya bila kita buat kerja mesin rupuk tu, badan kita rasa terlalu letih, maka kita perlu ambil sedikit masa untuk berehat. Okey, bagi orang-orang yang bekerja sebagai pemotong rupuk, jangan cakap memang diorang ni akan buat kerja sepanjang hari. Jadi bila sepanjang hari, daripada pagi, tengah hari, petang, jadi berterusan ni, jadi perlukan masa untuk berehat lah. Jadi ambil sedikit masa bila time yang terlalu sangat-sangat letih tu, maka berehat, minum air dan juga cari tempat untuk berteduh dan berteduh, dan sekiranya rasa lapar, bolehlah mengisi makanan dulu ataupun mengambil makanan dulu sehinggalah rasa letih tu semakin kurang ataupun hilang, maka bolehlah diteruskan kerja untuk memotong rupuk. Okey,
Tapi untuk orang di rumah pun boleh ambil tips ni macam saya sendiri. Jangan buat kerja, kita buat kerja sedikit pun kita rasa penat. Jadi kita kena ambil rentak tu, rentak mesin rumput. Jadi kita buat kerja sikit, kita rasa letih, kita rehat. Jangan push, relax je. Untuk orang yang jarang sekali buat kerja dan juga orang yang berusia macam saya sendirilah. Okey, dan yang kurang sihat pun begitu juga. Kita buat step demi step. Itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima ialah pastikan kita mengambil makanan sebelum kerja-kerja potong rumput kita jalankan. Jadi contohnya kalau waktu pagi kita nak start pukul 10, pukul 9, maka kita kena ambil sebelum tu lah, sejam ke kita makan dulu, isi perut kita dulu dengan makanan. Okay. Makanan, dan bila dah isi makanan dalam perut, kita dah ready, badan pun dah sedia untuk buat kerja, dan barulah kita start untuk kerja potong rumput. Okey, itu step yang kelima. Jadi itulah 5 langkah yang perlu kita lakukan sebelum kita jalankan kerja-kerja potong rumput, sama ada dalam skala yang besar ataupun dalam skala yang kecil, sama ada untuk di kawasan rumah sikit-sikit je ataupun untuk mereka yang memang kerja untuk kawasan yang besar. Okey, jadi tips-tips tu bolehlah diambil kan untuk mereka-mereka yang buat kerja kasar gini. Kita perlukan tips-tips sedikit supaya proses memotong rumput itu berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah, dan hati kita pun akan jadi senang. Okey, jadi untuk itu dulu perkongsian untuk kali ini, tips bagi mereka yang nak buat kerja potong rumput. Dan terima kasih kerana menonton video ini. Jadi pada mereka yang baru datang ke channel Zarain Channel, jangan lupa untuk klik butang subscribe, like, share dan juga komen. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.